Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin kepada kita untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang kita harapkan akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita insya-Allah mulakan majlis kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi juga Tuan Bilal kita, dan seterusnya ahli jemaah yang hadir di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah bertemu kembali kita selepas daripada Ramadan, selepas daripada hari raya. InsyaAllah mood kita masih lagi hari raya. Jadi kita insyaAllah sambil-sambil berhari raya, insyaAllah kita sama-sama mendapat ilmu sedikit. InsyaAllah kalau adalah yang baru kita tahu, alhamdulillah. Yang sudah kita tahu, kita tambahkan kekuatan ilmu kita, insyaAllah. Moga-moga ataupun kehadiran kita ini sebenarnya telah mendapat pastinya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidak ada satu kumpulan manusia, orang mukmin, yang mereka ini berhimpun di dalam mana-mana rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka membaca kitab Allah ataupun mereka ni bertadarus, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah, maka mereka ini pastinya akan dihafadhum alaihimul malaikah. Mana malaikat-malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini memang kita boleh belajar YouTube boleh, TikTok boleh, IG boleh, semua boleh hari ini. Tetapi kalau kita hadir majlis ilmu, kita akan dapat dua perkara. Yang pertama dapat ilmu insya-Allah, dan yang keduanya dapat kerahmatan tu. Sebab kita berada di dalam rumah Allah. Di samping yang lain-lain lah, kita insya-Allah kita beriktikaf, niat iktikaf semua insya-Allah. Moga-moga dapat pahala insya-Allah. Duduk kita pun dapat pahala. Dalam majlis ilmu ni, insya-Allah tidur pun dapat pahala insya-Allah. Bukan nak suruh tidur, tapi tidur pun dapat pahala. Sama seperti orang berpuasa. Orang berpuasa, kalau dia tidur pun dapat pahala. Kalau sembahyang, tidur batal. Tu confirm lah tu. Jadi insya-Allah malam ni, sebagaimana yang telah kita sebutkan dululah, insya-Allah kita dah baru habiskan hari raya ni. Jadi kita akan sambung perbincangan kita. Sebenarnya dulunya kita telah membaca hadis-hadis panduan. Topik kita ni ialah panduan bagaimana amalan Nabi dalam masalah ibadat secara khususnya, ataupun dalam masalah fardu ain. Jadi satu perkara yang hebat dalam Islam ni, iaitu Islam ni dia mengambil kira mengajarkan semua perkara. Dan Islam bila dia mengajarkan semua perkara, dia tidak menyusahkan umatnya. Iaitu apa? Dia beri kemudahan kepada kita ni buat. Yang pertamanya ialah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nombor satu, iaitu Allah Ta'ala tidak bebankan seorang manusia ni di luar daripada kemampuan dia. Jadi oleh kerana itulah bab yang kita sudah baca, bab yang kita nak baca juga pada malam ni, yang Tani nak baca, yang Tani nak baca iaitu tentang kebersihan. Kebersihan. Jadi kalau dalam dunia ni tak adalah orang yang lebih bersih lah daripada orang Islam. Kalau ikut Islam betul-betul. Kalau ikut Islam Sebab apa? Orang yang tak Islam ni najis pun dia makan. Najis dia makan, najis dia minum,
najis dia lomo. Saya tengok baru. Dia lomo najis pada badan dia. Sebab dia kata nak hilangkan COVID, dia kata. Tak ada kaitan langsung Dia lomo najis Kalau boleh tengok kan dalam YouTube, dalam apa tu, dalam gambar tu. Masya Allah, hebat betul dia. Najis tu makna najis binatang. Dia ambil dia lomo pada badan. Saya pernah pergi ke tempat tu lah. Tak nak sebut tempat tu kan. Tapi saya pernah tengok lah. Dia memang betul-betul tu. Cerita tu cerita betul. Masa tak ada COVID pun dia memang ambil lomo benda tu pada badan dia. Konon-kononnya tu najis Tuhan dia kata. Jadi maknanya kotor Dalam Islam tak boleh tu kan. Tak boleh apa. Tu kira najis semua. Tahi binatang semua najis Tahi manusia najis jugalah. Jadi begitulah maknanya Islam ni menyuruh kita untuk kita ni membersihkan. Sebab tu bab yang pertama sekali dalam fiqh kita ialah at-taharah. Artinya bersuci. Dan bersuci ni bukan ulama mengada-ngada, tapi kerana memang dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu at-tuhuru syatrul iman. Nabi kata at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan tu adalah syatru, separuh makna dia. Dia ada nisfu, ada syatru, ada ba'du dalam bahasa Arab. Ba'du sebahagian. Kalau ba'du sebahagian ni mungkin 1/10, 1/100. Contohnya sapu kepala. Sapu kepala dalam Quran kata setengah daripada, sebahagian daripada kepala. Dia tak kata setengah, dia kata sebahagian. Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata walaupun satu helai rambut cukup. Sapu satu helai rambutnya. Tu sayang sangat rambut dia, takut rambut dia rosak sebab baru pakai bedak ke pakai apa kan, pakai break cream. Orang zaman dulu pakai break cream, coat tan dulu kan. Jadi dia sayang rambut dia tu, dia pakai macam tu. Boleh, tak ada masalah. Sebab ba'du. Tapi kalau nisfu maknanya separuh. Nisfu Sya'ban maknanya separuh Sya'ban. Syatru separuh juga. Nabi SAW kata at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan separuh daripada iman. Apa maksud iman di sini? Ulama-ulama tafsir kata, ulama yang explain hadis ni, dia kata separuh daripada iman. Iman situ artinya ialah as-solah. Maknanya ialah sembahyang maknanya. Kebersihan separuh daripada sembahyang. Artinya kalau sembahyang ni walaupun kita buat cantik, kita sembahyang dengan adabnya, dengan rukunnya, dengan syarat semua sekali, tapi kebersihan fail juga sembahyang ni. Bila sembahyang fail, semua amalan lain tergantung. Kan Nabi SAW kata kan, dia tak boleh pergi ke mana, dia tengok sembahyang dulu. Sebab perkara yang paling pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sembahyang. Sembahyang tak lepas, tak ada lah. Macam kita pergilah kan, nak pergi overseas kan, pasport tak ada. Pasport tak ada, tak lepas. Visa cerita apa, pasport pun tak ada. Kan, polis mula-mula nak tengok tu pasport dulu. Depan tu kan, mula-mula nak masuk tu, tak ada pasport. Tak payah pergilah. Tak kira lah awak ni rakyat mana pun. Awak tak ada pasport. Sembahyang yang pertama sekali. Sembahyang pula tak lulus kalau tak ada at-taharah. Jadi sebab itulah ulama-ulama kita, Nabi kita SAW ceritakan tentang taharah ni mula-mula lagi. Sebab masalah itulah. Jadi insya-Allah di antara perkara-perkara yang pentinglah yang akan kita tengok dalam ulama-ulama kita, sebut yang pertama sekali jenis-jenis air. Jenis-jenis air dipanggil aqsamul miyah, dipanggil aqsamul miyah, bahagian-bahagian air. Bukan kita mesti tahu, bukan mesti hafal, tapi takut kita salah guna air. Itu. Jadi dalam dunia ni ada dua benda yang mesti manusia ada. Jarang manusia tak ada. Yang pertama sekali air. Insya-Allah kan. Walaupun orang tu di padang pasir pun ada air. Yang kedua tanah. Jadi maknanya bila kita nak sembahyang, Nabi ajar sama ada berwuduk, kalau tak ada air bertayamum. Ada lagi tak ada air pun tak ada tanah, tak ada kot. Ada juga orang tergantung atas pokok kot. Kaki dia terjerat dengan jerat apa kan, naik kaki ke atas nak sentuh tanah pun tak boleh, air pun tak ada. Itu betul, tak ada air, tak ada tanah. Tapi itu jarang-jarang berlaku. Yang biasanya mesti ada air, tak ada air mesti ada tanah. Jadi Allah Taala jadi dah cantik dah kan. Atas dunia ni ada air, ada tanah. Air apa? Air masin ke, air apa, air sungai ke, air semua jenis air, semua boleh. Jadi sebab tu ulama-ulama Syafi'i kata ada 7 jenis air, 7 jenis air yang boleh digunakan untuk yang dipanggil sebagai air mutlak. Air laut, air sungai, air mata air, air perigi, air embun, air salji, air perigi, air mata air. Air perigi kan, perigi, mata air salji, air embun panggil. Itu maknanya cukup dah 7 tu.
Tak ada orang yang tak jumpa 7-7 tu. Mesti ada jumpa salah satunya. InsyaAllah. Itu selesai satu. Kemudian ulama-ulama selepas daripada tu, dia sebutkan pula, air ni, cuma air banyak-banyak ni, kadang-kadang dia boleh bertukar. Boleh bertukar. Dia boleh tukar menjadi air, dipanggil air musta'mal, air mutaghayyir, air musyammas, air mutlaq, kan? Air mutanajjis. Dia ada 4 ataupun 5 ulama sebutkan. Jadi 5-5 ni setiap orang Muslim mesti tahu. Itulah nama dia fardu ain. Makna fardu ain. Jadi artinya kalau kita ni kan, boleh belajar lah kata kan, boleh belajar matematik, tak salah belajar matematik. Boleh belajar apa lagi? Engineering. Boleh belajar chemical. Habis boleh tahu tu kan. Nombor chemical kita pun tak tahu. Dia boleh tahu tu. Budak-budak belajar chemical. Tak? Dia belajar nombor ni apa. Kalau ni nombor macam mana kan. Huruf dia macam mana. Saya tahu satu je. H2O. Air. Itu saja. Yang lain tu budak-budak belajar complicated. Tapi boleh tahu. Jadi kalau perkara tu boleh belajar. Tiba-tiba perkara masalah air ni. Berapa jenis tak boleh tahu. Artinya fail. Fail hidup dia. Walaupun lulus mana kan, Harvard ke, Oxford ke, Amerika ke, mana kan, New Zealand ke, Australia ke, tanya, belakang kereta tu tulis itu kan, University of, macam tu kan, University of apa belakang tu, tak tahu kan. Kalau university tak cantik, orang tak letak situ kan. Kalau Unisa pun malu nak letak kot di belakang kereta tu kan, dia letak ke universiti smart-smart lah, Oxford ke, Cambridge ke, Harvard ke, tu dia tulis situ kan. Tapi tanya-tanya, tahan kereta dia, air ada berapa jenis? Air apa? Tak tahu lah air berapa jenis. Makna fail. Bukan kita kata tak ada guna hidup. Dahsyat sangat kan. Tapi maknanya perkara yang paling basic. Jadi insya-Allah semua orang kena tahu. Semua orang mesti tahu kan. Paling kurang dia tahu kan. Air ni kategori apa? Air ni boleh tak boleh guna? Air ni boleh tak boleh guna? Ulama-ulama sebutkan bahawa ada 5 jenis ataupun 4 jenis. Jadi secara mudah dulu, saya sebut secara mudah dulu kan. Lepas tu kita akan bacalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ni kan. Jadi yang pertama sekali dia kata air mutlaq. Mutlaq. Tak perlu ingat pun tak apa nama tu kan. Kata air apa? Mutlaq. Tak perlulah mutlaq tak apa dah mutlaq kan. Dia tahu TikTok dia tak tahu mutlaq tak apa, tak sebut. Tapi dia mesti tahu air mutlaq iaitu air yang memang bukan air mutaghayyir, bukan air musta'mal, bukan air musyammas, bukan air mutanajjis. Itu air mutlaq. Air. Orang zaman dulu disebut semata-mata air. Allah payahnya kan, semata-mata air dah sebutnya. Sebab apa dia panggil mutlaq? Dalam bahasa Arab ni, mutlaq ni kalau kita guna dalam bahasa Melayu kita ni ada tolak. Seorang lelaki tolak isteri dia. Tolak. Tolak tu maknanya apa kita kata? Mencerai lah mencerai. Jadi maksud mencerai situ, sini. Okey. Jadi maksud mencerai di situ artinya apa? Aku dengan kau tak ada hubung kait lagi. Itu. Seorang lelaki, seorang perempuan, aku dengan kau tak ada kaitan. Air mutlaq ni artinya apa? Air yang tak ada nama belakang dia tu. Air apa? Kalau kita kata air mawar, ada nama. Air teh ada nama tu, nama. Ni air lah, air yang tak ada kaitan dengan apa-apa. Jadi kalau kita kata air mineral tu bukan nama dia kan. Itu mineral tu sebab dia tu memang air, tak ada air ya. Air semata-mata orang panggil air lah, air putih kan. Jadi tu maknanya nama dia air mutlaq. Tu satulah. Sifat dia tu masin, tak apa masin sebab dia daripada laut maka dia masin. Tak apa. Air sungai rasa dia payau katakan. Tak apa payau. Payau tu memang sifat dia. Jadi ulama kata air ni tak kiralah bentuk dia macam mana, turun daripada langit, datang daripada laut, datang daripada sungai, datang daripada perigi, datang daripada paip air sebenarnya. Buka pilih keluar air. Cuma adalah perbincangannya, ada orang tanyalah kan, seperti air di Singapura hari tu. Air di Singapura masuk dalam botol tu. Air tu dia kata air mana? Tu air longkang. Air longkang, air. Kalau kita tengokkan air yang kita guna pun setengah-setengah tu diproses tau. Diproses melalui penapisan sini, klorin sini, dia sambung, dia biasanya ada 4 ataupun 5 tapisan dia. Nak tahu detail kena tanya orang-orang bahagian ni lah kan, bahagian jabatan air lah, saya tak tahu. Tapi air itu tu setengah-setengah tu, kalau setengah-setengah tempat itu diambil daripada air yang mengalir daripada longkang masuk lalu dia proses, lepas tu diambil balik, lepas tu air tu jadi suci. Ada setengah-setengah tempat macam tu. Jadi boleh tak guna air tu? Ulama-ulama beri fatwa, dia kata sini kan, jika sekiranya walaupun air asalnya air itu adalah najis,
Najis tak? Air daripada bilik air orang, daripada bangunan, lepas tu masuk sini, lepas tu diproses. Macam di setengah-setengah tempat. Di sini tak ada kot. Di sini ambil daripada ulu sana tu kan. Saya pernah pergi tengok, ambil gambar sana tu kan. Tengok, ada kolam besar tu, tempat tangki dia kan. Tapi setengah-setengah tempat, setengah-setengah negeri, air tak cukup. Jadi dia ambil air tu, diproses balik. Boleh tak boleh? Setengah ulama' kata beri fatwa, air macam tu boleh. Dia kata, dengan syarat apa? Dengan syarat hilang zat najis dia. Dah hilang dah sifat najis dia. Sifat najis ni ada berapa? Ada 3. Yang pertama bau, yang keduanya warna, yang ketiga rasa. Macam mana nak tahu rasa? Rasa dia kata rasalah, rasa dengan lidah. Warna tengok dengan mata. Kemudian bau dengan hidung. Kalau ada bau, kalau ada rasa, kalau ada nampak color najis tu, tu tak boleh. Salah satu kan. Jadi daripada sinilah maka ulama-ulama kata sini yang kita nak baca tu hadis ni iaitu apa? Tentang 2 kolah. Air 2 kolah. Jadi kalau satu air tu dia berubah, maka dia akan jadi najis. Sama ada sedikit atau banyak. Tapi kalau air tu sedikit, kalau jatuh najis, maka dia akan jadi najis. Air sedikit tak cukup 2 kolah. 2 kolah ni banyak mana? 2 kolah ni kalau ukuran moden ni lebih kurang 192 liter. 192 liter. Setengah mudahnya kita ambil 200 lah. 200 liter. 200 liter air mineral yang botol besar tu 1,5 tak Jadi kalau 1,5 maknanya lebih kurang 100, tak tahulah saya. Bagilah orang matematik lah. 130. Ya. Botol tu. Tu. Tapi ulama-ulama dulu sebut dalam kitab-kitab lama, dia sebut dia kata mudahnya macam ni, dia kata. Kalau 4 persegi, ukuran dia ialah 1 hasta robok. 1 hasta robok ni 1 hasta, ni 1 hasta, 1/4 lagi. 1/4 mana sini separuh, sini mana sini gitu. Jadi kalau kita ukur tu 1/4 hasta, 1/4 hasta macam tu, ke bawah 1/4, itu dah cukup dah. Tu 2 kolah. 2 kolah ni asalnya adalah nama dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iza balagal ma'u qullataini lam yahmil al khabatha. Nabi kata apabila satu air telah sampai 2 kolah. Kenapa nama dia 2? Kadang-kadang 2 tak. Kenapa tak sebut 1 je? 1 kolah. Nama dia. Sebab kullah tu dalam bahasa Arab ertinya apa? Tu satu pasu. Yang pasu yang besar tu negeri Arab tu dia letak air dalam tu. Dia macam pasu. Orang panggil, ya Allah, panggil apa lah ni? Apa Sini dia di negeri Arab sampai sekarang ada. Dia panggil macam tu, dia letakkan tu untuk dia ada macam paip kecil bawah tu untuk orang minum air. Tajau ya ke tak tahu lah saya pun tak tahu juga. Dia bukan macam tu, dia macam tu. Dia buat daripada tembikar. Tajau Dulu. Itu satu tu. Jadi 2. Arab tu kata 2. Asalnya juga ialah seperti kulit kambing. Seekor kambing tu dia nak jimat dia ambil berulang kambing tu, kemudian dia jahit baik semula. Dia jahit semula jadi tangan, kaki, ada lagi negeri Arab sampai sekarang ada. Saya tengok. Jadi kemudian tu dia muncung dia tu atas ni dia terbuka, dia isi air atas tu. Bawah kaki tu dia ada macam boleh buka keluar air. Itu nama dia kullah nama dia. Jadi itu 1 kullah. Jadi 2 benda tu 2 kullah. Nama dia 2 kullah Jadi 2 kullah itulah dia asal kullah tu. Jadi bila ulama-ulama kira semula buat kiraan besar mana kullah tu, jadi dia kata kullah tu ialah lebih kurang 200 liter air. Jadi bila air dah sampai 200 liter, kata mazhab Syafi'i, maka air tu dah kira banyak. Jadi apa beza banyak dengan sedikit? Kata mazhab Syafi'i, kalau sikit kurang daripada 2 kolah, jatuh saja najis, maka dia akan jadi najis. Tapi kalau lebih daripada 2 kolah, jatuh najis, dia tak jadi najis. Air itu maknanya boleh digunakan lagi. Kecuali kalau dia berubah. Kecuali kalau berubah. Apa berubah? Jatuh najis 2 kolah, tapi jatuh tikus ekor dalam kolah tu katakan. Berubah lah. Busuk habis air tu, maka jadi najis. Tapi kalau air tu sikit jatuh najis, maka dia akan jadi najis walaupun tak berubah. Itu kata mazhab Syafi'i. Cuma dah macam itulah. Tapi kita sekarang ni tak jadi masalah sebab paip je. Cuma kadang-kadang
kita letak air dalam baldi, kata kan. Air dalam baldi, jatuhlah kata, cicak seekor. Najis tak najis? Jadi ulama kata sini, tengok jenis binatang yang jatuh, kata. Binatang tu jenis ada darah tak ada darah? Tu. Pula kata. Darah tu bila? Bila dipotong semasa hidupnya. Pula. Allah dia sebut tu. Jadi detail lah situ kan. Jadi kita tak sentuh lagi sini. Kalau cicak tu, kita ambil cicak seekor, kita potong cicak tu. Keluar darah tak keluar darah? Kalau tak keluar darah, dia kata kalau jatuh sendiri, dia jatuh sendiri. Dia ada dua. Jatuh sendiri dengan jatuh dijatuhkan. Kalau kita jatuhkan, kita ambil cicak tu, lepas dia jatuh dalam air tu tak cukup 2 kolah, automatik jadi najis. Tapi kalau dia jatuh sendiri, beza sikit tu kan. Itulah lebih kurangnya. Jadi perkara inilah yang dipanggil sebagai, maknanya kita katakan bahawa fardu ain untuk setiap daripada orang tahu perkara ni. Fardu ain jadi insya-Allah lah kalau kita ada peluang, kita akan belajarlah lebih detail lagi. Jadi insya-Allah tu yang pertama yang pertama sekali, air yang kita katakan ialah air, nama dia air mutlak, iaitu air yang suci dan juga menyucikan. Suci dan menyucikan. Jadi berkenaan dengan perkara ini, sebenarnya ulama-ulama ambil daripada mana? Ulama ambil daripada satu kisah yang berlaku yang disebut sini, iaitu seorang A'rabi fabala fil masjidi faqama ilaihi an-nas liyaqa'u bihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ialah tentang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ni orang kampung lah orang kampung ataupun orang yang tak biasa masjid-masjid dia semua buang air di mana-mana. Jadi ceritanya dia pergi dalam masjid Nabi. Masjid Nabi bukan masjid macam kita ni kan, cantik lah, ada kapet, ada aircon semua. Masjid Nabi ni dibuat daripada bawah dia tu tanah tanah. Kemudian tu ada dinding. Lepas tu atap dia dibuat daripada daun tamar. Kemudian tepi dinding tu dibuat dengan tuk. Tuk tu ialah batu bata yang disusun-susun tu, yang dibuat daripada tanah liat. Jadi itulah. Jadi pintu dia lebih kurang je, orang boleh masuk. Orang ingat tempat ni, orang Badui tu, dia datang, dia fikir ni adalah bilik apa pun. Jadi dia pergi kencing dalam tu. Jadi bila dia kencing dalam tu, sahabat-sahabat Nabi tengok. Bila sahabat Nabi tengok, sahabat Nabi pun nak pergilah halau tu, nak beritahu kepada orang Badui tu, hoi, di sini bukan tempat kencing, ini bukan tandas ni. Tapi Nabi SAW dia kata telah melarang. Faqala Nabi SAW du'uhu, tinggalkan dia. Tinggalkan dia maksudnya jangan usik dia dulu. Biarkan dia kencing puas-puas. Kemudian Nabi SAW kata wahariku ala baulihi sijillan min ma'in. Lepas daripada dia dah kencing, sembahkan, curahkan satu beldi air ke atas tempat dia kencing tu. Kemudian au zanuban min ma'in fa innama buistum muyassirin. Nabi kata, sesungguhnya kenapa? Nabi kata, kerana aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala muyassirin. Muyassirin tu artinya ialah memudahkan, maksudnya. Bukan nak walam tub'asu muassirin, dan bukan aku ni diutuskan untuk menyusahkan. Jadi artinya apa? Ulama-ulama kata di sini, kalau yang pertama, kalau kacau dia, nanti dia lari. Bila dia lari, dia kencing mengata-kata dalam masjid. Lagi susah kita nak sucikan dia. Yang kedua, nanti akan nampaklah kita ni nampak macam samsing sangat ni. Samsing lah sahabat-sahabat Nabi Muhammad ni. Kan kencing sikit pun, Badui tu. Nanti dia balik cerita ke kampung dia. Dia kata, aku kencing dalam masjid hari tu, tapi dia belasah aku pula, dia halau aku. Kan? Macam tu kan. Saya ada baca jugalah, saya tak tahu kan, ada ni dalam YouTube kan. Saya tengok dalam YouTube kan. Ada orang kata dia masuk ke satu masjid tu, tiba-tiba dia halau. Dia bukan Islam kan. Dia nak tengok, tapi dia kata dia halau. Jadi dia kata, jangan datanglah kat sini, dia kata. Tempat ni orang sini samsing-samsing, dia kata. Saya tengok dalam YouTube 2-3 hari lepas kan. Jadi mungkin seorang dua saja. Jadi kita kan macam itulah kita insya-Allah kan. Kita ni sebagai umat Islam ni, salah satu perkara yang Nabi ajar di sini ialah apa? Contoh orang Badui tadi tu, kalau berlaku apa-apa kesalahan, jangan marah pada dia. Sebab apa? Dia tak faham. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi pergi ke satu kubur. Nabi lalu satu kubur. Nabi tengok seorang perempuan tu sedang meraung-raung. Maknanya menangis-nangis.
Sebab dia ceritakan dalam hadis tu, ialah perempuan tu anak dia mati. Jadi dia duduk tepi kubur tu. Dia duduk tepi kubur tu, dia menangis-nangis, dia meraung-raung. Nabi lalu situ. Nabi tengok dia, Nabi kata, ittaqillah, Nabi kata, wasbiri, Nabi kata pada dia, pada perempuan tu. Perempuan tu marah. Dia bukan, Nabi kata, bertakwalah kepada Allah. Janganlah menangis macam ni. Bersabarlah. Dia kata apa? Perempuan tu kata, ilaika anni, dia kata. Pergi jauh-jauh, dia kata. Dia halau pula Nabi. Dia tak tahu tu Nabi. Kemudian dia kata apa? Kamu tak kena macam aku, dia kata. Innaka lam tusab misli, dia kata. Kamu ni tak kena macam aku. Aku kena teruk ni, anak aku mati. Kau mana tahu? Gitulah dia kata. Jadi selepas tu Nabi SAW pun baliklah daripada tempat kubur tu. Jadi ulama-ulama hadis kata itu nak tunjukkan bagaimana baiknya Nabi kita SAW. Sepatutnya kan pergi. Nabi tahu ni presiden datang ni kan. Presiden cakap macam tu, kau berani-berani cakap jauh-jauh. Halau pula kan. Lepas daripada tu Nabi dah balik, orang cerita kepada Nabi, orang cerita kepada perempuan tu. Hai perempuan, kau tahu tak siapa tadi yang bercakap pada kau tu? Tu Nabi lah tu. Ya ke? Dia baru sedar. Kemudian dia balik, dia pergi jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi di rumah Nabi. Kemudian dia beritahu, ya Rasulullah, dia kata, aku tak tahu yang tadi yang bercakap tu engkau. Dia kata, artinya, kalau aku tahu yang bercakap tu engkau, aku tak akan buatlah, bercakaplah macam tu. Gitu kan. Jadi Nabi pun SAW, Nabi kata, innamas sabru fis sadmatil ula. Nabi kata, sesungguhnya sabar tu ialah pada yang pertama tu. Ketika mula-mula kena tu. Kalau dah accident kata kan, kita pun mau keluar daripada kereta, tumbuk orang yang langgar kereta, yang kiss my car tu kan. Pergi tumbuk dia. Sabar dulu kan. Jangan. Jadi masa itulah yang Nabi kata innamas sabru fis sadmatil. Jadi kesimpulan daripada hadis ni yang saya sebut ni ialah nak ceritakan tentang betapa Nabi ni sebenarnya dalam tingkah laku dia ni baik. Sebab Nabi tahu kan, aku ni muyassirin, bukannya muassirin. Yusrun tu maknanya mudah maknanya. Asir tu, usrun tu maknanya memayahkan. Ini semua benda payah kan. Sebab tu kan ceritalah kan, kalau orang nak masuk Islam lah contoh kan, orang tak masuk Islam, orang baru masuk Islam kan. Perkara pertama sekali cakap apa? Kalau aku masuk Islam, dia kata, aku nak apa kena buat? Yang pertama kena potong. Mula-mula cerita kena potong. Tu yang jadi takut jadi jangan cerita benda-benda yang mudah-mudah, yang susah-susah ni. Cerita yang simple-simple dulu, tak ada apa-apa. Mudahnya masuk Islam je. Sebab itulah kan. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah tu mudah. Kadang-kadang datang pendakwah ni, dia tak suka. Dia kata payah Islam ni. Datang pendakwah lain pula, dia kata, mudah pula Islam ni. Jadi kita ni, kena ingat kita adalah muyassirin. Bukannya muassirin sebagaimana orang Badui tadi tu. Kesimpulan ulama ambil daripada cerita orang Badui tadi tu, iaitu apa? Air boleh menyucikan. Gitu. Daripada yang sembah air pada tempat kencing tadi tu. Jadi kalau dalam tanah, kalau kita masjid macam mana? Kalau ada budak kencing, macam mana? Budak tak pakai pampers, mari kencing dalam ni. Macam mana Imam? Kena gunting lah keluar basuh ke macam mana? Itulah ulama-ulama sebut pula kan. Ulama-ulama moden bincang pula bagaimana nak basuh. Tu insya-Allah bila sampai ke tempat dia nanti. Iaitu tempat bagaimana nak basuh najis. Jadi insya-Allah lah boleh datang Apa benda tu? Ada berlaku betul? Betul tu. Kena cukup sampai 3 kali kata paling kurang. Betul. Kena buat macam tu. Kalau ular tu masuk dalam air kira macam mana? najis tak? Kalau ular masuk dalam air. Dalam kolam. Lepas tu dia mati dalam tu. Tak, hidup. Hidup lagi. Hidup tak apa. Dia mati jadi bangkai, tu yang tak boleh. Sebab kalau dia hidup, dia tak bangkai lagi. Dia pernah tu dalam tuan, saya ada gayung. Tengok ada ular dalam tu. Saya nak mandi tapi saya buang dulu sebelum saya mandi. Itu tempat tu gelap. Sekali saya buang, saya tengok ular. Dia dalam dia masa dia saya Ya betul. Nasib baik saya letak skop pada dah. Ular kedua lagi panjang. Masa dulu di Thailand lah dulu. Dia tahun lepas tu. Di sini tak ada lagi tak, insya-Allah. Dia pakai tu kan kolam kan. Saya cuci dulu lah tempat mandi ni kan kotor, saya cuci.
Sekali ular. Binatang kalau belum mati dia tak bangkai. Bila tak bangkai dia tak najis. Kucing ke apa ke, cuma ulama kata itulah, kalau bulu-bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya, kalau dia bercerai daripada badannya, maka dia jadi najis. Cuma kalau sedikit dia maafkan. Itu. Bulu kucing, bulu apa lagi yang tidak dimakan? Bulu ayam tak apa sebab ayam kita makan. Kucing ke bulu apa lagi? Harimau, mana tahu, kita beli harimau di rumah kan. Pet, mana tahu kan. Ataupun arnab tak apa sebab arnab dimakan. Ni kucing lah biasa, bulu kucing kan. Kalau bulu kucing melekat pada kita ni bukan orang membela kucing. Kalau sikit maka dimaafkan lagi. Tapi kalau banyak sikit, bagi orang yang membela kucing tak apa. Tu gitulah cerita ulama-ulama, banyaklah tafsir tentang perkara tu InsyaAllah. Sebab orang biasa ni kan, kadang-kadang kita tengok ada bulu kucing, sikit dimaafkan sikit banyak ni macam mana pula? Banyak sikit tu dia kata bergantung kepada uruf. Uruf ni maknanya tanya orang ramai. You rasa sikit ke banyak ni? Sikit ke banyak? Kalau semua orang kata banyak, kecuali seorang kata sikit, tu kira banyak. Kalau semua orang kata sikit, kecuali seorang kata banyak, tu kira sikit. Gitulah. Itu nama dia uruf. Uruf tu ni. Okey. Jadi tu yang pertama. Yang pertama sekali ialah air ni air yang suci dan menyucikan. Kemudian yang keduanya air yang makruh. Makruh ni ialah air yang ulama kata air yang bila berada di dalam satu bekas yang logam, nama dia. Orang panggil logam sini. Saya tak tahu kat logam atau tak logam. Dia ada logam. Logam ni maknanya besi, aluminium, tembaga, itu. Kecuali dua, emas dan perak. Orang tak guna emas dan perak kan. Tolak ke tepi lah. Maknanya bekas logam. Nombor satu bekas logam. Kalau bekas kayu tak apa. Bekas logam. Kalau bekas logam tu, kemudian air tu dia terjemur di panas matahari. Kemudian dia jadi panas air tu. Maka pada ketika tu mazhab Syafi'i kata makruh menggunakan air tu. Dan begitu juga kalau air yang terlalu panas atau terlalu sejuk, makruh juga kerana dia boleh membawa sakit. Jadi maknanya sini Islam ni maknanya dia sayanglah kepada kita kan. Jangan. Termasuk minum air juga Kadang-kadang kita minum air kan. Air tu panas sangat kan. Air tu panas kan. Itu makruh juga minum. Kemudian ada orang tiup pula tu. Nak beri sejuk kan. Tiup tu pula makruh pula sekali lagi. Makruh pula. 2 kali makruh lagi. Nak makruh apa lagi? Berapa kali? 3 kali makruh. Jadi makruh tiup biarkan dia sejuk. Campur air mineral. Kalau nak sangat kan. Kalau nak minum sangat. Itu air jenis yang kedua. Boleh guna kalau dia tu bila keadaan dia panas ataupun terlalu sejuk. Yang ketiga. Yang ketiga ni ulama kata iaitu jenis apa? Air yang nama dia suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan. Artinya dia tu suci. Terkena pada badan, suci. Minum, boleh diminum, boleh terkena pada badan, boleh dibawa sembahyang. Cuma satu saja, nak gunakan untuk ambil wuduk tak boleh. Nak gunakan untuk mandi wajib tak boleh. Nak gunakan untuk basuh najis tak boleh. Nak mandi saja-saja, bukan mandi wajib, boleh. Bukan mandi wajib, mandi biasa je boleh. Mandi sejuk-sejuk kan. Kita nak mandi air apa? Air teh kata. Mana tahu kan. Tapi kalau nak mandi air teh, jadi boleh untuk mandi wajib tak boleh. Mandi wajib mesti guna air mutlak ataupun air yang kata tadi air makruh tadi. Jadi kalau air tu dah bercampur, dah jadi air teh, ataupun ada satu jenis lagi, saya tak pernah tengok, tapi orang kata, orang cerita, orang askar tahu kot, orang masuk hutan tahu, orang biasa dalam hutan ni, iaitu air yang keluar daripada akar pokok. Saya tak tahu. Ada tak? Pernah buat ni. Dia potong, dia akan keluar air. Betul Ataupun air dalam buluh. Ataupun air kelapa. Air kelapa. Ambil air kelapa banyak-banyak, letak tu, ambil wuduk. Tak boleh. Sebab apa? Air kelapa tu bukan air mutlak. Bukan air yang original air. Sebab air tu nama dia suci, tapi tidak boleh diguna untuk menyucikan dia. Itu air tu. Air tadilah semua-semua jenis tu. Jadi di bawah ni, dalam kategori ni, ulama-ulama sebut sini, ada 2 jenis dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama sekali, nama dia air mustakmal. Air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan. Jadi, ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang perkara ni. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, daripada Jabir bahawa dia berkata qala,
Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun. Kata Jabir, sekali tu Jabir dia sakit. Jadi bila dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melawat dia. Melawat orang sakit ni sunat dapat pahala insya-Allah kan. Melawat orang sakit, melawat orang mati. Itu pun sunat juga, melawat orang mati, bukan melawat orang mati kan, lihat orang mati kan. Mengiringi jenazah ke kubur, tu semua tu sunatlah kemudian masa Jabir ni sakit, dia kata Nabi melawat aku. Kemudian apa Nabi buat? La akil. Aku tak berapa sedar, dia kata. Kemudian fatawaddaa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil wuduk. Wasabba min wadu'ihi alayya. Kemudian Nabi telah mengambil air bekas dia wuduk tu, lepas tu dia percikkan kepada aku. Dia percikkan kepada Jabir ni. Jadi ulama-ulama ambil daripada hadis ni nak menunjukkan apa? Iaitu air bekas kita guna untuk mengambil wuduk, maka dia adalah tidak najis. Cuma tak boleh digunakan untuk ambil wuduk lagi sekali. Jadi kita ambil wuduk ni ada banyak jenis ada banyak jenis. Kita ambil wuduk pula Kita ambil wuduk, ada nama dia wuduk wajib. Ada nama dia mandi wajib. Ada wuduk wajib, iaitu wuduk yang kita nak semayang lah. Tapi ada kadang-kadang wuduk kita ni bukan wuduk wajib, tapi wuduk dia adalah wuduk sunat. Contohnya apa? Tajdidul wuduk contohnya. Kita dah ambil ada wuduk, kita nak sembahyang isyak, kita ambil wuduk sekali lagi. Wuduk tadi belum batal, tapi kita nak ambil wuduk sekali lagi. Boleh tak? Boleh, sunat. Cuma air yang kita guna untuk berwuduk, selepas tu dikira air tu mustakmal ataupun tidak? Tidak. Air tu bukan mustakmal. Maknanya boleh diguna lagi kalau kita nak ambil wuduk. Cuma kita ni sebab air banyak kan. Air kita ni terlebih kan. Kadang-kadang tak ada kerja pun buka paip kan. Duduk bersembang. Tu membazir kan. Ulama kata kalau air yang kita gunakan tu air masjid, air wakaf, air orang wakaf, air orang yang bayar masjid tu, kita guna lebih daripada 3 kali untuk ambil wuduk, dia boleh jadi haram. Itulah bahaya. Sebab tu jangan ambil wuduk di masjid. Takut kan? Takut terlebih guna air. Tu ulama kata takut sampai macam tu boleh jadi haram. Sebab bukan kita, sebab itulah dia kata sunat bagi kita ni, takut kita ni terlebih kadang-kadang guna air. Eloklah tu cari tabung tu, mana tabung. Tu tabung ke tu? Masuk duit tabung ke tu ada belakang masuk duit dalam tu. Tu masuk duit dalam tu. Sebab apa? Takut kadang-kadang terlebih kita guna tu, mana tahu kan terbuka lebih, sembang orang tanya, hai duk sembang lupa paip nak tutup. Itu kira boleh jadi haram. Takut boleh jadi haram. Sebab air ni bukan kita bayar. Kalau masjid ni kita bayar, tak apalah masjid aku. Itu pun ulama kata kalau boleh jadi fitnah pun tak boleh juga walaupun kita bayar. Sebagai contohlah, kita ni ikhlas. Kita ni semua bil air masjid ni aku bayar. Beritahu imam dia, orang lain tak tahu. Orang lain fikir masjid lah yang bayar kan. Rupa-rupanya dia yang bayar. Tapi orang tak tahu. Jadi orang tak tahu, tiba-tiba dia melebih air tu. Kemungkinan nanti orang akan cakap, orang kata, apa dia tu? Membazir air, tengok. Duduk sembang. Padahal air dia bayar. Tapi orang tak tahu, tapi jadi fitnah. Itu pun boleh jadi haram juga. Sebab apa? Boleh jadi fitnah, menyebabkan orang boleh tuduh dia macam-macam. Orang boleh kata dia macam-macam. Jadi sebab itulah maknanya kita ni kena berhati-hatilah dalam masalah tu kan. Jadi sekarang ni balik semula kepada air tadi. Air yang kita guna untuk tajdid itu adalah air tu nama dia bukan mustakmal. Maknanya kalau bukan mustakmal erti apa? Boleh kita tadah semula guna. Tapi orang tak tadah lah kan. Orang tak ambil, simpan balik, ambil tak lah kan. Begitu juga air yang kita mandi yang saja-saja, mandi sunat. Mandi tak, bukannya wajib Jadi air tu bukan jadi mustakmal Jadi gitulah cerita dia insya-Allah. Jadi tentang air ni. Yang kedua tentang air ni ialah air, nama dia air mutaghayyir, ulama kata. Jadi yang pertama tadi air yang telah digunakan. Jadi dalil dia yang saya sebut tadi iaitu Jabir, ulama yang Nabi datang kepada dia, kemudian Nabi telah ambil wuduk, kemudian Nabi sembah pada dia, menunjukkan air tu tak najis maksudnya. Kalau najis Nabi tak akan buat macam tu. Kenapa Kerana satu benda yang najis ni kita tak boleh suka-suka hati. Kita pergi lomo macam tadi tu yang kita cerita tu kan. Lomo najis pada badan, tak boleh Walaupun kita kata saya basuh semula, lepas ni saya basuh, saya cuci semula, tak boleh juga. Saja-saja kan. Suka-suka hati tak boleh
Dia banyak benda yang suka-suka hati. Kita kata sebab apa? Sebab ulama kata bila kita melomorkan najis pada satu tempat tanpa sebab, maka kita wajib basuh dia. Bila kita wajib basuh dia, artinya kita ni membazirkan air. Membazir tu tak boleh. Jadi sebab itulah saja-saja suka-suka tak boleh. Melomorkan darah, melomorkan, tak apa, kita basuh. Kita kata tak boleh. Ulama kata tak boleh sengaja menajiskan perkara-perkara yang mana wajib kita basuh bila kita nak menunaikan ibadat selepas daripada itu. Itu yang pertama. Yang keduanya iaitu ulama kata air apa? Nama dia air mutaghayyir, air yang berubah tadi tu. Air yang asalnya okey, lepas tu tiba-tiba dia berubah, maka air itu berubah dengan suatu benda yang suci, yang suci. Kalau najis, dia akan jadi najis. Tapi air yang berubah dengan satu benda yang suci, teh suci, kopi suci, gula suci, sirap suci, semua suci. Tapi dia akan tak boleh lagi kita gunakan air itu untuk buat ambil air sembahyang, untuk mandi wajib. Tapi kalau untuk minum, boleh. Tapi kalau untuk kita basuh kaki, boleh. Nak siram pokok bunga, boleh. Begitulah seterusnya. Itu air, nama dia air itu. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, tentang air ni, pada malam ni kita pasal air saja dulu. Lepas tu barulah kita berangkat kepada perkara-perkara lain lah selepas daripada ni, pasal wuduk, pasal apa semua-semua. Yang keseterusnya ialah air yang mutanajis, nama dia, air yang kena najis. Untuk faham benda ni, kita mestilah nanti kita akan tengok insya-Allah apakah yang dikatakan najis, apa tak najis, apa yang dimaafkan. Jadi ada beberapa perkara lah yang fardu ain bagi orang ni kena tahu, iaitu najis, jenis-jenis najis ni, ada najis berat, ada najis pertengahan, ada najis ringan dan sebagainya, dan cara-cara nak basuh najis. Jadi kalau ada kesempatan lah insya-Allah kita akan kita akan discuss perkara-perkara, dan kalau ada apa-apa soalan insya-Allah boleh tanya lah insya-Allah dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah. Terutama perkara-perkara yang biasa terjadi pada kita kalau kata orang sembahyang, darah nyamuk, kata nyamuk ponyek, mati nyamuk tu, keluar darah. Batal tak batal sembahyang dia? Ataupun sujud, tengok-tengok pecah ni jerawat, keluar darah, kata tengok-tengok Allah atas jadah tu ada darah itu, batal tak batal? Contohlah gitu kan. Jadi itulah beberapa perkara lah insya-Allah yang akan kita bincanglah nanti akan datang, berdasarkan insya-Allah saya akan bacalah hadis-hadis yang ada di dalam dalam kitab ni insya-Allah. Jadi saya ni base kepada satu kitab di sini, berdasarkan kepada kitab nama dia Al-Fiqhul Manhaji Indal Imam Syafi'i, yang berdasarkan kepada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan-amalan fiqh yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab ni ada 8 jilid sebenarnya, 8 jilid. Cuma dia bahasa Arab, ada bahasa Melayu, saya ada sikit-sikit bahasa Melayu je. Jadi insya-Allah kan, sekadar-sekadar yang mampu insya-Allah kita akan share lah sikit-sikit tentang fardu ain ni. Wallahu a'lam bissawab. Setakat tu sajalah insya-Allah perbincangan kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberilah sedikit ilmu kepada kita dengan kita duduk sini insya-Allah, memberikan waktu insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.